Mungkin tak ramai tahu, Mahathir pernah jadi Menteri Keuangan selepas Anwar dipenjarakan. Dan cerita yang saya nak bawa ini, tuan-tuan, kepada budak-budak yang muda, budak-budak baru na'ab ni, yang tak tahu reformasi ni, inilah antara sebab kenapa Anwar Ibrahim difitnah sebegitu rupa. Dengar cerita saya pada malam ini. Okay? Dengar. Yang kat TikTok tak boleh nampak lah, tapi dekat Facebook, YouTube nampak. Yang dekat Twitter tak boleh nampak lah, sorry lah. Saya ceritakan dokumen pembelaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana Mahathir dilondehkan. Yang dalam surat khabar, saya cerita yang surat khabar tu, yang terima 214 juta tu, itu sebahagian daripada cerita je. Ini ni. Anwar dakwa anak beranak Mahathir dapat kontrak 214 juta. Anwar Ibrahim memakai isu pemberian kontrak gentian optik 214 juta diberi kepada syarikat dikaitkan dengan Mahathir. Dalam pernyataan pembelaan di Mahkamah Tinggi Shah Alam melalui e-filing, pengurusi PH itu bergantung kepada pembelaan justifikasi. Presiden PKR itu mendakwa anak sulung Mahathir Mizan menjadi pengarah Opcom Kabel dari 94 sehingga 2021. Even 2021 pun, tuan-tuan, anak dia dapat projek pada dia jadi Perdana Menteri 2018. Anak kedua Muzadi menjadi pengarah dari 2009 hingga 2019. Dan Mukhris menjadi pengarah dari 94 sehingga 2019. Dan isteri Mukhris, Norzita Zakaria, menjadi pengarah 95 sehingga 2021. Baik, saya bawa. Jangan risau, saya bawa. Kita tak ada hal punya, tuan-tuan. Kita cerita macam mana Mahathir itu dilondehkan. Sorry tak banding dun ke? Saya orang Sarawak. Saya bukan orang Selangor. Saya bukan orang Negeri Sembilan. Saya bukan orang Penang. Saya orang Sarawak. Saya tak banding. Baik. Satu benda adalah ni. Pertama, bercerita tentang kronism ni, yang pertama adalah KPB. Apa KPB tadi? Perkapalan Berhad. Kumpulan Perkapalan Berhad, kalau tidak salah saya. Di mana pada tahun 1997, sewaktu krisis ekonomi, Mahathir telah minta supaya bail out KPB atau dikenali sebagai Pos Logistik Berhad. Kan? Pos Logistik Berhad. Okey. Semasa krisis keuangan 97 bernilai, berapa nilaian dia, tuan-tuan? 2 bilion ringgit. 2 bilion ringgit nilaian itu. Kedua, pemberian kontrak secara langsung kepada Opcom Sdn Bhd bernilai 214 juta ringgit, 4.2 juta ringgit. Ketiga, ini tahun bila? Tahun 2003, 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini nilaian, mungkin kita kata kali 3, kali 4, 600-700 juta. Almost 1 billion. Ketiga, pemberian kontrak oleh Telekom kepada Opcom Cables. Yang tadi Opcom Sdn Bhd. Ini Opcom Cable. Bernilai 11.157 juta. Yang ini 2018 hari itu. Keempat, pemberian lesen fabrication license kepada Kencana Petroleum Berhad yang dimiliki oleh Mohzani. Kita londeh ada 4 benda. Dia, tuan-tuan, banyak. Oh, kenapa tak cerita lain baru 4? Yang lain mana? Tak payah yang lain. Sekarang ni kita Anwar nak justify kan tentang 22 tahun, 22 bulan. Tak payah buka yang lain, buka yang 4 ni je. Kan? Tak payah buka yang lain, kita buka yang 4 cerita. Kalau betul tak payah, sebenarnya tak payah 4 ni. 2 cukup sebenarnya. Tapi Anwar buka 4. Dan juga satu lagi, pewajar steel 5 bilion. Ya, yang ini Eric Chia. Siapa tahu kes tu, dia tahulah. Berkenaan dengan Eric Chia. Baik. Di dalam Opcom, pemegang majoriti Opcom ialah Norzita Zakaria yang merupakan menantu plaintiff, menantu Mahathir, dan isteri kepada anak ketiganya Mukhris. Mirzan ialah pemegang saham lain untuk Opcom. Baik. KPB. Kita tengok KPB dulu. Kumpulan Perkapalan Berhad, kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad, adalah salah sebuah syarikat tempatan yang terjejas akibat krisis keuangan. Ini, dalam perkara ini, anak sulung Mahathir iaitu Mirzan adalah pemegang saham majoriti dan pengarah PKB pada masa itu, pada tahun 97. Aktiviti utama PKPB adalah pengangkutan kontena. Pada masa itu, hutang KPB terlalu banyak. Ingat, krisis ekonomi masa tu. Sehingga kan liability semasa, current liability dia adalah 423.94 juta pada tahun 1997 berakhir 31 Disember. Selepas Julai 97, ini sebelum itu, jadi sebelum itu disebabkan ada hutang tu, sebelum itu tahun 97, defendant yang juga Menteri Keuangan Anwar Ibrahim telah menerima satu permohonan atau permintaan bantuan keuangan. Dah baca sebagai bailout
daripada KPB dan atau Mirzan bagi pihak KPB. Permohonan tersebut ditolak oleh Anwar Ibrahim. Mirzan jumpa dengan Mahathir dengan Anwar, minta bail out. Anwar tolak, tuan-tuan. Seterusnya, ini bawa ke mahkamah dokumen ni. Dokumen ni semua dibawa ke mahkamah. Jangan ada kata lepas ni fitnah dan sebagainya. Semua dibawa ke mahkamah ni. Seterusnya, plaintiff telah berjumpa, Tun Mahathir telah berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Siri ini ada dalam Anwar Ibrahim, Anwar The Untold Story. Yang ni ada. Dan mengarahkan beliau untuk mencipta satu skim khas untuk tujuan memberikan disburse lebih kurang 2 bilion daripada perbandaran untuk membantu KPB dan atau Mirzan. 2 bilion tahun 97, tuan-tuan. Tahun 97 ni. Okay, ini bukan tahun 2023. 2023 pun 2 bilion banyak. Ni 97 lagi banyak. Just to put things into perspective, nak selamatkan Bank Bumi Putra masa tu 1 bilion je. KPB 2 bilion Mahathir minta. Defendant Anwar telah menggesa plaintiff Tun Mahathir untuk mempertimbangkan semula skim kerana adalah sukar untuk merasionalkan dan menjustifikasikan penggunaan dana perbandaran untuk nak bail out KPB ni. Nampak Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan pada waktu itu. Anwar juga menyatakan sekiranya Mahathir ingin meneruskan dengan nak keluar pengeluaran yang dicadangkan tersebut, perbandaran perlu membentangkan satu belanjawan tambahan kepada Parlimen. Tak boleh keluar macam tu je. Kena bentang kat Parlimen lah. Sebab Anwar tak nak bertanggungjawab nak bail out anak Mahathir ni. Walau bagaimanapun plaintiff tercewa. Ingat ini pada bulan bila? Julai 97. Kita kena ingat tu, Julai 97. Plaintiff ternyata kecewa dengan jawapan defendant. Pada masa itulah hubungan mereka mulai renggang. Kita ingat lagi saya dengan kawan saya ni kat sebelah saya ni, kami sama umur. Jadi kita melalui zaman itu. Umur kita 97, 20 tahun lah. 20 tahun. Walau bagaimana, Mahathir ternyata kecewa dengan jawapan Anwar dan menekankan bahawa ia akan memalukan Mirzan dan dirinya sendiri jika benar perkara itu dibentangkan di Parlimen, dibahaskan. Nanti malulah dia. Walaupun Anwar enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan keuangan dan beliau cuba menjawab Mahathir seperti dinyatakan, Anwar telah dimaklumkan kemudian oleh Tan Sri Muhammad Hassan Barikan yang merupakan Presiden dan Ketua Eksekutif Petroleum Petronas terdahulu bahawa Mahathir telah mengarahkan Petronas untuk selamatkan KPB. Tuan-tuan, Tan Sri Muhammad Hassan Barikan hidup lagi Hidup lagi. Dilantik oleh Anwar baru-baru ni. Hidup lagi. Ada lagi saksi hidup ni, tuan-tuan. Jangan ingat kata tak apa. Maksudnya, Mahathir dah arah pula Petronas bail out KPB. Apabila mengetahui Mahathir berhasrat menggunakan Petronas untuk selamatkan KPB, defendant telah berjumpa dengan plaintiff untuk menyuarakan bantahan beliau terhadap perkara yang sama. Walau bagaimanapun, Mahathir tidak mengendahkan bantahan Anwar dan menyatakan bahawa Petronas tidak berada di bawah kawalan pembedaran. Dia kata apa? Pembedaran okeylah, 2 bilion kau tak nak bagi, tak apalah. Nak kena bentang dekat Parlimen lah apa, tak apa. Petronas tu bawah aku. Petronas bawah Perdana Menteri. Suka tiago lah Petronas bawah aku. Pada 6 hari bulan 3, kita kena ingat Anwar dipecat pada September 1998. Yang ini 6 hari bulan 3 98, Anwar masih lagi Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan. Petronas telah mengumumkan rancangannya untuk mengambil alih aset perkapalan KPB. Melalui perbendaharaan tadi gagal, melalui Petronas berjaya. Perkara ini dibuat menurut arahan yang dikeluarkan oleh Mahathir. Pada masa itu Petronas berada di bawah kawalan Mahathir menurut Seksyen 3 Akta Petroleum 1974. Pengurusi kepada Petronas adalah Perdana Menteri. Okey? Sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan yang difikirkan sesuai kepada Petronas pada waktu itu. Pada masa yang sama, iaitu 6 hari bulan 3 1998, tepat tarikh. Dia Menteri Keuangan, dia Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia dah ada semua catatan tu, semua dokumen ada. Malaysian International Shipping Corporation MIC telah memeterai 2 dokumen persefahaman MOU dengan Petronas dan KPB. Defendant menyatakan bahawa objektif untuk MOU itu adalah facilitate, memudah cara pengambilan aset KPB melalui pembayaran tunai kepada KPB.
Dia buat company. Ini yang disebut hari tu. Kita sebut hari tu, yang disebut oleh Mahathir sebagai penggunaan syarikat tu. So akhirnya MOU telah ditandatangani. MIC pun mengambil alih Petronas tanker Sdn Bhd daripada Petronas. Pertimbangan pembelian untuk mengambil alih Petronas akan diselesaikan dengan pengeluaran saham baru kepada Petronas. Setelah keluar saham baru MIC kepada Petronas, MIC akan jadi anak syarikat Petronas. So MIC jadi anak syarikat Petronas. Siapa Perdana Menteri? Mahathir. Siapa pengurusi Petronas? Mahathir. Siapa membagi arahan? Mahathir. Siapa punya KPB? Anak Mahathir. Siapa punya MIC? Baik. Pada 12 hari bulan 11. Ingat bulan 11. Anwar dipecat pada bila tuan-tuan? Bulan 9. Transaksi ini bila? Bulan 11. Tahun 1998. Transaksi-transaksi berikut telah berlaku di antara MISC, KPB dan anak syarikat penuh KPB PNSL Berhad. MISC telah mengambil alih dengan PNSL Limited daripada Petronas yang tadi itulah, daripada KPB dengan pembayaran tunai sebanyak 55 juta USD atau 209 juta ringgit. Transaksi kedua. MIC juga telah mengambil alih kepentingan equity dan aset anak syarikat KPB, PNSL Berhad dengan bayaran tunai berjumlah 165 juta USD atau 620 juta ringgit. Transaksi ketiga. Ini ingat, bulan 11 1998. Kemudian kepentingan 51% PNSL dan kedua-dua Asia LNG dan Asia LNG 2. Okey, yang ni manfaat-manfaat dia lah, boleh baca sendiri, boleh pause baca sendiri. Kemudian Anwar menyatakan bahawa transaksi MIC KPB telah berlaku di bawah bidang kuasa Tun Mahathir semasa beliau adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Now, sewaktu pemecatan Anwar Ibrahim pada September 1998, kita kena ingat ini 1198. Kenapa tarikh ini penting? Kerana pada tarikh ini setelah Anwar Ibrahim dipecat, Mahathir melantik diri dia sendiri sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu. September Anwar dipecat 98, September itu Mahathir angkat diri dia jadi Menteri Keuangan tahun 98. Semua ini, MOU ini berlaku sewaktu dia jadi Menteri Keuangan. 15,799 orang campur 2.8K di TikTok. Kita ada 18,000 menonton kita malam ini. Jom kita jadikan 20,000 menonton kita. Come on, share. Tap lagi. KPB kemudiannya melaporkan keuntungan sebanyak. Now, bila lepas, kita kena faham pada tahun 97 tadi kan saya cerita KPB rugi 189.788 juta. Itu kerugian. Tapi setelah diambil alih setelah MOU ni, KPB, anak Mahathir punya tadi serta-merta hutang kerugian itu dihapuskan, dah habis. KPB kemudian memperolehi keuntungan sebanyak 126.53 juta. Bail out tu tiba-tiba pada tahun 98 dalam zaman krisis ekonomi. Krisis ekonomi boleh untung, tuan-tuan. Pada masa itu dia mempunyai liability semasa sebanyak 423 juta, 423.9 juta tahun 97. Daripada liability semasa 400 tu, KPB telah mencatat aset semasa, net current asset, catat net aset semasa bersih, net current asset 73 juta. Aset tolak liability dia jadi positif. Sebelum ini negatif. Untuk tahun berakhir 98. Satu tahun saja daripada minus 423 million negatif 423 juta 97 Disember 97, Disember 98 dia jadi positif 73 juta aset. Daripada liability dia melebihi 423 juta, dipanggil net current liability, dia boleh dapat net current asset 73 million within 1 year. Nak cerita lagi? Baik, saya cerita lagi. Itu baru KPB tadi. Ini cerita KPB. Cerita kedua, Opcom Sdn Bhd. Opcom Sdn Bhd adalah syarikat yang menjalankan perniagaan berbekalkan sistem fiber optik perkhidmatan kejuruteraan. Anak ketiga Mahathir. Siapa dia anak ketiga? Mukhris bin Mahathir adalah pengarah Opcom dari 30 hari bulan 3 1994 sehinggalah 14 bulan 10 2009. Mahathir berhenti bila? 2004. Okey, Pak Lah ambil alih 2004. Isteri Mukhris, Norzita Zakaria adalah pemegang saham majority Opcom
dan pengarah syarikat tersebut sejak 1999. Mirzan juga adalah pemegang saham Opcom Sdn Bhd. Kita kena bezakan Opcom dengan Opcom Kabel. Sekejap lagi kita akan cerita Opcom Kabel. Londeh tuan-tuan, kita londeh. Pada 15 hari bulan 9 2003, ini sebelum Mahathir letak jawatan. Mahathir letak jawatan 2004, kena ingat. Kita ni sejarah semua dalam kepala sebab kita melalui sejarah tu. Tuan-tuan. Telekom Malaysia telah mengeluarkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta antara lain kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opcom bagi membekalkan kabel fiber optik bernilai 214.2 juta. Saya nak cerita, Telekom bawah siapa tuan-tuan? Telekom adalah sebuah syarikat GLC di mana dia di bawah, Telekom ni di bawah Menteri Keuangan diperbadankan. Financial Minister Incorporated. Finance Minister Incorporated. FMI, kalau dekat Selangor MBI, Menteri Besar Incorporated. Yang ini Menteri Keuangan diperbadankan, MKD atau Finance Minister Incorporated. Siapa Finance Minister tahun 2003 tuan-tuan? Mahathir. Siapa Finance Minister tahun 2003? Mahathir. Siapa yang meluluskan Telekom? Mahathir lah. Mana MKD memegang satu golden share. Dia satu je, golden share. Terima kasih. Golden share. So, apa kegunaan golden share ni? Takkan satu ada power. Satu powerful. Golden share government ni, dia boleh buat final decision. Itu dipanggil golden share. Okay? Yang memberikan, apa guna golden share tu? MKD, Menteri Keuangan Incorporation ini, kuasa untuk menolak semua keputusan serta keputusan lembaga pengarah dan pemegang saham yang lain. Kalaupun pemegang saham tu banyak, salah satunya adalah kerajaan, MKD lah, Menteri Keuangan Incorporated diperbadankan. Kalau yang lain tu kata A, dia ada veto untuk kata B. So apa yang berlaku? Pada masa itu MKD dia bawah arahan Mahathir. Pada 7 hari bulan 10 2003, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat meluluskan permohonan Telekom rundingan terus direct nego seperti yang dinyatakan di atas. Selepas itu, rundingan terus yang berkaitan dengan Telekom dan Opcom telah berlaku antara Oktober dan November 2003. Ingat, Mahathir berhenti bila? 2004. Melalui satu surat award 2003, kontrak fiber, Telekom telah melantik Opcom sebagai kontraktor bagi bekalkan fiber optik dengan jumlah kontrak bernilai 214.2 juta ringgit tahun 2003. 20 tahun yang lalu. Okay? Nilai sekarang kalilah 3 kot. Lebih kurang lah. Berdasarkan inflation dan sebagainya. Pada sekitar 2004, Opcom telah menyerahkan hak milik, faedah dan kepentingan pihaknya dalam jumlah kontrak tersebut kepada Opcom Holdings Sdn Bhd, dikenali sebagai Opcom Holding Berhad. Pengeluaran surat Telekom bertarikh 15 hari bulan 9 2003. Surat Kementerian Keuangan bertarikh 7 hari bulan 10 2003. Serta rundingan bagi kontrak fiber optik telah berlaku di bawah kawalan, arahan atau bidang kuasa Mahathir sewaktu beliau masih jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada tahun 2003, tuan-tuan. Saya tanya tadi, siapakah Menteri Keuangan pada waktu itu? Mahathir. Siapakah Perdana Menteri pada waktu itu? Mahathir. Dia ambil alih daripada siapa? Anwar Ibrahim. Sekarang cai-cai, sekarang budak-budak, saya nak cerita. Faham tak kenapa Anwar wajib disingkirkan? Nak singkirkan Anwar dengan cara rasuah, dengan cara salah guna kuasa, tak boleh. Tak ada. Tak boleh, tak ada. So, ciptalah cerita liwat lah, kacau bini orang lah, kacau bini Azmin lah, kacau bini Hamzah Zainuddin lah, I love you papa lah. Ini kalau siapa yang tengok Umi Alfida tu, macam-macam lah cerita. Macam-macam cerita. Kata kacau bini orang, kacau, lepas tu liwat, lepas tu macam-macam cerita dia. Saya kata binatang je belum lagi. Kalau ada binatang-binatang pun kena kat dia. Takkan Is. Billion. Bukan ratus juta, tuan-tuan. Tadi kita cerita KPB 2 bilion, kita cerita Opcom 100 juta. Saya bawa lagi. Opcom Kabel Sdn Bhd. Tadi Opcom saja. Ini Opcom Kabel Sdn Bhd. Kita londeh. Anak lelaki sulung Plantif, Mirzan, adalah pengarah Opcom Kabel Sdn Bhd. Tadi Opcom Sdn Bhd, ini Opcom Kabel. Dari 94
sehingga 2021. Anak kedua, Mohzani, pengarah Opkom dari 2009 sehingga 2019. Anak ketiga pelantik, Mukris, pengarah Opkom Kabel dari 94 sehingga 2009. Isteri Mukris, Nurzita Zakaria, pengarah Opkom Kabel dari 95 sehingga 2021. Nampak ni? Nampak ini? Ini nampak? Macam mana dokumen ni boleh dapat, Is? Anwar Ibrahim adalah Menteri Keuangan. Telekom sekarang ni di bawah dia. Dia juga merangkap Perdana Menteri. Semua dokumen di bawah dia. Kan saya dah cakap. Opkom telah diberikan kontrak berapa nilaian? 11.157 juta oleh Telekom dalam hal ini. Ini kontrak apa? Unify. Yang ni bila berlaku, tuan-tuan? Bila berlaku? Tahun 2018. 2018 siapa Perdana Menteri? Kontrak telah diberikan kepada Opkom 4 hari setelah Plaintiff mengangkat Supah sebagai Perdana Menteri. Selepas pilihan raya umum pada 10 hari bulan 5 tahun 2018. Kontrak itu juga diberikan sebelum pembentukan Jemaah Menteri dan tanpa kelulusan mereka. Ada orang kata, bukan Menteri Keuangan tu masa tu si Lim Guan Eng ke? Perasan tak? Masa tu dia delaykan pembentukan kabinet. Mahathir terus lantik dia sebagai Perdana Menteri sebelum Jemaah Menteri. Mengangkat sumpah pada bila? Bulan 7. 2 bulan, tuan-tuan. Dalam masa 2 bulan tu dia boleh selit macam tu. Dia boleh selit macam tu, tuan-tuan. Ini handal. Yang itu kau tak percaya. Bila Mukris menafikan dia bakal jadi menteri besar, Mukris bukan pemikir. Yang pemikir ni Mahathir. Yang ada otak ni Mahathir. Ini, tuan-tuan, batu geliga ada besar-besar punya duduk dalam itu dia punya kepala lah. Kita londe lagi. Yang ketiga, Kencana Petroleum Sdn Berhad. Pada 2001, anak Mahathir, Mohzani, telah menubuhkan Kencana Capital Sdn Berhad dan mengambil alih fabrication yang tersebut di Lumut. Berdarah gigi. Cakap kau sangat. Dengan melabur dalam HL Engineering. Pada tahun KPB. Yalah. KPB juga. Pada tahun 2002, Petronas telah memberikan satu lesen fabrikasi yang besar kepada Kencana Petroleum walaupun ia baru ditubuhkan pada waktu itu. 2002, siapa Perdana Menteri, tuan-tuan? Mahathir. Siapa Menteri Keuangan? Mahathir. Siapa yang berkuasa ke atas Petronas? Mahathir. Okay? So, justifikasi pada masa lesen tersebut diberikan, Plaintiff adalah Perdana Menteri dan Plaintiff mempunyai kuasa untuk mengeluarkan sebarang arahan yang difikirkan sesuai kepada Petronas menurut Seksyen 3 Akta Petroleum 1974. Panjang lagi ceritanya, tapi kita bawa cerita tu. Kita tak cerita lagi pewajah stil, tuan-tuan. Kita tak londeh lagi cerita pewajah stil tu. Cukuplah sekadar itu. Nah, apa yang Anwar Ibrahim perlu dedahkan? Apa yang Anwar Ibrahim perlu adakan? Apa yang Anwar Ibrahim perlu sediakan di dalam di dalam saman ini, tuan-tuan? Mudah saja. Satu je. Bahawa kenyataan 22 tahun Mahathir memerintah, 22 bulan Mahathir memerintah, dia tidak mengkayakan orang lain kecuali anak-anak dia. Bukan tak kayakan orang lain. Ada juga orang lain kaya, kroni-kroni dia lah. Tetapi dalam kes ini spesifik kepada anak-anak dia. Ini baru 4, tuan-tuan. Dia ada banyak lagi. Kalau berani keluarkan yang lain. Dia tak perlu keluar yang lain. Dia hanya perlu membuktikan bahawa kenyataan yang 22 bulan itu Mahathir mengkayakan anak-anak dia adalah satu benda yang betul. Enough. It's a statement of fact. Kenyataan fakta. That's it. Enough. That's enough. Jadi benda ni boleh ke untuk kita nak letakkan dia sebagai satu kesalahan di bawah penyalahgunaan kuasa? Boleh. Tapi tuan-tuan kena buat police report lah. Tapi lepas kes ni habis. Jangan masa kes ni sedang berlangsung. Lepas kes ni habis. Boleh. Lepas ni lah. Tapi lah, Anwar Ibrahim ni pun ada pre-kemanusiaan dia. Tu dia tak nak londehkan benda ni. Orang tu dah 98 tahun. Dah lah. Kan? Bagi Anwar Ibrahim dah lah. Tapi he's bringing this upon himself. Dia sendiri yang nak benda tu berlaku. Dia sendiri yang nak benda tu, yalah, dia sendiri yang nak cari pasal. Dia, tuan-tuan, kalau Mahathir duduk diam-diam, saya macam Abdullah Mahbadawi, kan? Pak Lah, kan? Duduk diam-diam. Dia macam tak ada apa, dia relax. Dia buat kerja dia buat hal dia.
Habislah. Jaga cucu. Dah lah. 98 tahun kau. Dah lah. Kan? Tapi masih juga Melayu, Islam, Melayu, Islam, progresi Melayu. Ni nak cerita tuan-tuan. Dengan pendedahan yang saya ceritakan tadi, saya nak tanya kepada seluang dan ulama-ulama ni. Korang bekerjasama dengan siapa sebenarnya? Korang kata korang ni bersih. Korang ni stabil. Bersih lah. Tak ada rasuah. Hadi sekarang ni, dia kata Hadi tak ada rasuah. PAS tak ada rasuah. Hadi sekarang ni bekerjasama dengan siapa? Pertama, Muhyiddin Yassin. Kedua, Mahathir Mohamad. Korang dulu pun kerjasama dengan Mahathir Is. Itu saya kata, kenapa compare dengan kita orang? Kan kau orang yang baik, orang yang suci, orang yang bersih, orang yang dijamin masuk syurga. Kenapa nak compare dengan kami? Kami ni kan ahli-ahli neraka menurut kamu. Di mana bersih kamu, wahai PAS? Ni belum kita buka cerita Memali. Dah buka dah cerita Memali hari tu kan. Dah habis ke cerita Memali? Apa yang diorang kata, apa yang Hadi kata tentang peristiwa Memali bila benda itu berlaku? Oh, Memali itu dalam konteks yang lain. Itu perbincangan yang lain. Pui, kita kata perbincangan yang lain. Orang mati tuan-tuan disebabkan oleh dua makhluk ni. Bukannya kita cerita orang gaduh baling kursi, tak. Ada orang mati disebabkan oleh dua makhluk ini. Faham? Dan faham tak kenapa Anwar kena tuduh liwat? Setahun masa Najib jadi Perdana Menteri, liwat yang kedua itu pun ada sebab dia. Yang tu kita bawa cerita lain. Dan sebab tu, tak ada cerita lainnya sebenarnya dah tahu dah. Antaranya 1MDB lah. Pendedahan 1MDB tuan-tuan tahun 2011 oleh Anwar Ibrahim di Parlimen. Anwar kena tuduh liwat 2013. Korang nak percaya lagi ke cerita liwat tu? Kalau korang percaya tuan-tuan, tu antara korang dengan Anwar Ibrahim lah, aku tak boleh kata apa.